A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi tafsir ringkas daripada Al-Quran. InsyaAllah kepada sesiapa yang ada bersama-sama dengan kita pada pagi ini, kalau ada bersama-sama membawa Quran, membuka Quran, maka itu adalah lebih baik insyaAllah. Jadi pagi ini kita akan sama-sama membaca muka surat 404 insyaAllah. Muka surat 404 daripada Al-Quran. Dan pada pagi ini kita akan membaca saki yang terakhir daripada surah Al-Ankabut, dan kemudian kita akan masuk pula selepas daripada itu surah Ar-Rum insya-Allah. Jadi kita dah habis surah Al-Ankabut insya-Allah pada hari ini, dan kita akan masuk kepada surah Ar-Rum. Jadi pada hari ini sebagai peringatan semulalah kerana kita telah nak habis ni surah Al-Ankabut ni. Surah Al-Ankabut ini adalah berkenaan dengan Al-Fitnah dan juga As-Sabru, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang iaitu dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman, sebagai orang Islam, sebagai orang yang menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak semestinya tidak akan menerima kesusahan di dalam hidup ini, tetapi kita akan menerima kesusahan kerana itu adalah satu sunnatullah di dalam alam ini, iaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku beriman, dia tidak akan dibiarkan begitu saja, tetapi mereka ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian itulah yang dinamakan sebagai Al-Fitnah. Al-Fitnah dalam bahasa Arabnya. Jadi dalam bahasa Arab, Al-Fitnah itu artinya ialah cubaan. Dan apabila datangnya cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka apa yang perlu dibuat oleh manusia sebagai orang yang beriman ialah dia mestilah bersabar. Jadi sebab itulah ada dua keyword di dalam surah ini, iaitu yang perlu kita tahu, iaitu Al-Fitnah was-Sabru. Jadi dan juga satu perkara lagi, iaitu fitnah ini ialah tidaklah bererti ia adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan bala daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia adalah cubaan. Ia adalah ibtila'. Dia bukan bala. Maknanya kalau ikutnya ialah perkataan ini dia hampir sama kan, iaitu al-bala' dan juga al-ibtila'. Bala' tu artinya ialah bala'. Kalau dalam bahasa Melayunya, ibtila' itu ialah cubaan sebenarnya. Jadi insya-Allah itu adalah kita katakan lebih kuranglah apakah yang di tema utama daripada surah Al-Ankabut. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan membaca daripada surah Al-Ankabut, iaitu muka surat 404. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mula-mula menjelaskan di dalam permulaan muka surat 404 ni, iaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma hazihil hayatid dunya wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Iaitu Allah membuat penegasan. Allah nak ceritakan, nak buat satu nak ubah mindset kita, iaitu bila kita melihat kehidupan dunia ni, kita akan bergeluman di dalam dia, kita akan buat semua benda kadang-kadang untuk dunia ni. Kita kejar dunia, umur kita ni pendek, nanti kita belajar cepat-cepat, kemudian kita belajar degree, kita belajar dan sebagainya, dan kemudian kita boleh kerja. Bila kerja boleh kahwin, dapat anak, hidup bahagia. Di mana hidup bahagia tu? Di dunia. Semua tu hidup di dunia. Jadi kita berusaha keras di atas dunia ini hanya untuk mendapat dunia. Itulah hakikat orang kafir. Begitu Jadi kita sebagai orang yang beriman, adakah kita tidak bekerja? Kita bekerja. Tetapi kenapa kita bekerja? Kenapa kita belajar? Kenapa kita ada anak? Kenapa kita
membina kehidupan. Semua benda ni mestilah ditumpukan kepada adalah untuk meningkatkan Islam kita. Jadi maknanya kalaulah kita buat semua benda ni bukan kerana Islam, maka tak ada gunanya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini kan, hakikat dua benda, iaitu hidup dunia dan juga hidup di akhirat. Apa dia hidup dunia? Allah Taala kata, wa ma hazihil hayatud dunya, dua perkara saja, lahwun wa la'ibun. Lahwun ni apa? Satu benda yang tidak ada memberi apa-apa faedah. Lahwun ni seperti kata-kata kanak-kanak kalau dalam bahasa Arabnya. Dia ada buat perumpamaan kat sini, saya tak baca lah kan. Tapi maknanya ialah lahwun ni seperti budak-budak tu dia buat satu-satu benda. Budak-budak bermain pondok ke, budak-budak bermain dapur ke, dia masak-masak ke, itu semua tak ada apa-apa, lahwun saja, membuang masa saja. Satu benda yang tidak memberi apa-apa kepada kita dipanggil lahwun. La'ibun ialah satu benda yang hampir sama juga, iaitu permainan. Dia macam menggembirakan sekejap tetapi tidak ada apa-apa pun kan, dia bukan mengubah kita pun, gitu. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut kat sini, hidup dunia ni hakikat dia dua saja, lahwun dan la'ib. Tapi yang sebenarnya apa? Iaitu wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sebenarnya dunia sebenarnya ialah akhirat sana tu, kehidupan akhirat, alam akhirat, darul akhirah, rumah akhirat itu, itulah hayawan. Hayawan tu dalam bahasa Melayunya binatang, tapi sebenarnya bukan binatang. Hayawan ni ialah berasal daripada hayyun. Hayyun ni ialah maknanya benda hidup. Jadi bila satu tu benda hidup, benda-benda yang hidup dinamakan sebagai hayawan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab mana dia? Benda-benda yang hidup. Jadi kalau ikutnya manusia pun hayawan juga, sebab manusia pun benda hidup. Tapi Allah Subhanahu Taala nak beritahu kat sini kan, sebenarnya yang hidup tu, yang kekal tu, yang sebenar-benarnya kehidupan sebenarnya ialah kehidupan akhirat. Jadi oleh kerana itulah kita ni sebagai manusia ni, kita naklah tahu kan bahawa kita semua mati. Semua orang tahu bahawa dia akan mati. Mati pergi ke mana? Mati pergi ke akhirat. Akhirat ada mati, akhirat tak ada mati. Jadi sebab itulah Allah SWT nak ingatkan berkali-kali kita bahawa sebenarnya dunia ni tak ada apa-apa. Jadi kalau kita kena penyiksaan, kalau kita kena ujian kerana iman kita, maka jangan risau. Jangan risau kan. Sebab apa? Semuanya akan diberikan pahala di akhirat nanti. Allah SWT akan berikan pahala di atas kesabaran kita. Jadi Allah SWT kata, "Lau kanu ya'lamun." Kalaulah mereka ni mengetahui, tapi ramai manusia tidak mengetahui. Faiza rakibu fil fulki da'awallah mukhlishina lahuddin. Allah Ta'ala ceritakan selepas daripada itu, iaitu ayat 65 sekarang, ayat 65 surah Al-Ankabut ini. Kita ni masih muka surah 404. Siapa-siapa yang ada Quran sila buka muka surat 404 Al-Quran, muka surat Al-Quran, bukan muka surat tafsir, bukan, muka surat Al-Quran. Jadi sila buka. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat orang yang tidak faham ni, orang yang tidak tahu ni, orang yang tidak, orang kata tidak mempunyai pengetahuan tentang akhirat, tak faham, mindset dia tak betul sebenarnya. Allah Ta'ala kata apa? Iaitu apabila mereka ni naik perahu, naik sampan, naik kapal dan sebagainya lah, naik apa-apa yang di laut, fil fulki da'awullah mukhlishina lahuddin, kan? Iaitu apa? Iaitu keadaan yang Allah Ta'ala sebut ni, iaitu apabila datang gelombang besar, bila datang ribut, bila datang kesusahan lah, secara umumnya, iaitu sama ada naik perahu ke tak naik perahu ke, tapi manusia ni apabila mereka ni menghadapi kesusahan dalam hidup mereka, kan? Yang Allah Ta'ala cerita sebagai contoh di sini ialah permisalannya apabila mereka ni naik perahu, naik kapal, naik bot dan sebagainya di lautan. Maka sebab bot ini ataupun lautan pada masa tu Allah Ta'ala tak cerita lagi naik kapal terbang, kan? Jadi samalah juga kita sekarang ni naik kapal terbang, tiba-tiba katakan apa ni, ribut kuat atas sana kan, ataupun dan sebagainya lah kan, kapal terbang tu bergoyang, manusia akan takut sebab apa? Kalau jatuh mereka tahu mereka akan mati. Jadi dalam laut macam tu juga dalam laut ni apa? Di bawah ni kan ikannya macam-macam, jaws besar-besar kan, akan boleh makan semua mereka ni kan. Kalau mereka jatuh dalam laut nak pergi ke mana lagi kan? Sejuk pula kan. Tengoklah kan apa yang berlaku kepada Titanic ke kan, apa ramai yang mati kan, ribu mati. Jadi maknanya sini kan Allah Ta'ala kata sini, ceritakan keadaan mereka bila keadaan terdesak ni manusia ni, maka dia akan berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, macam nak jadi baik kan, mukhlishina lahuddin, mana ikhlas kepada agama saja.
ikhlas hanya berdoa kepada Allah Ta'ala saja. Tapi Allah Ta'ala sebut, tengok kan, falamma najjahum, apabila Allah Ta'ala selamatkan mereka ilal barri, ke daratan. Ini kalau laut lah. Kalau tak lautnya, kalau makna naik kapal terbang, mendarat lah kan. Bila dah mendarat, izahum yusyrikun, tiba-tiba mereka ni syirik kembali. Tengokkan maknanya manusia ni tak boleh nak kata apa ni kan, tak boleh percaya sangat. Dalam keadaan susah mereka ni macam ni, tapi bila dah senang kembali, mereka akan jadi jahat kembali, engkar kembali dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u. Jadi lam kat sini Allah Ta'ala ada sebut lam kat sini, liyakfuru. Kalau ikutnya supaya mereka itu mengkufuri, bukan maksud macam tu. Lam kat sini ada ulama kata ialah dipanggil lamu al-akibah, dipanggil lamu al-akibah ni. Ertinya kat sini macam ni kalau ikut ertinya, iaitu oleh sebab syirik mereka itulah maka mereka itu kufur. Maknanya hasil daripada syirik mereka tu, mereka kufur dengan apa yang kami berikan kepada mereka. Itu maksud dia. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh ahli tafsir. Maksud dia ialah, tetapi ada satu lagi kumpulan ulama tafsir mengatakan bahawa lam kat sini ialah sama seperti lamul amri. Lamul amri ni apa benda? Iaitu Allah Ta'ala kata, kufurlah kamu dengan apa yang aku berikan, apa yang kami berikan kepada mereka. Kufurlah mereka tu, kufur. Waliyatamatta'u. Ada yang bacaan sebagaimana kata tafsir Jalalain, dia kata bukan dia baca waliyatamatta'u, tapi dibaca dengan wal yatamatta'u. Lam tu mati. Jadi artinya dia akan jadi lain sikit, iaitu apa? Wal yatamatta'u. Berseronoklah kamu. Dan kufurlah kamu dengan apa yang kami beri. Itu dua makna lah kan, perkataan yang disebutkan oleh ulama tafsir. Jadi memberi makna kat sini kan, kalau makna awal itu ialah hasil daripada syirik itu, mereka itu kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka itu hanya berseronok saja hidup atas dunia ni. Itu satu makna yang pertama. Makna yang kedua ialah kufurlah kamu, syiriklah kamu, seronok. Itu adalah suruhan, tapi bukan suruhan sebenar, tapi ialah suruhan dia sebagaimana kita suruh kan, kata panjat lagi. Maknanya budak tu kan nak panjat pokok tu pokok betik. Pokok betik ni kalau panjat patah lah dia kan, mana kuat. Jadi panjat lagi. Maknanya suruhan, tapi suruhan bukan suruhan nak suruh, tapi suruhan nak marah. Gitu kan. Jadi kat sini tu ada dua makna yang disebutkan oleh ulama tafsir. Erti di sini kan, sama ada lamul akibah ataupun lamul amri. Jadi kufurlah kamu, ataupun oleh kerana syirik kamu tu, maka mereka tu kufur dengan apa yang kami berikan dan mereka tu hanya berseronok-seronok saja. Fasaufa ya'lamun, nescaya nanti mereka akan tahulah bahawa perbuatan itu, apa yang mereka buat itu sebenarnya adalah salah. Kemudian awalam yarau, Allah Ta'ala sebut lagi, tak habis lagi yang sebut tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia ni, dan secara khususnya iaitu apa yang berlaku kepada orang Arab ni, orang Arab Quraisy yang ada di hadapan Nabi ini, iaitu apa? Allah Ta'ala sebut awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Orang Arab Quraisy ini yang Nabi dakwah mereka ni berada di mana? Iaitu di tanah Mekah. Mekah ni apa special dia? Di seluruh tanah Arab yang besar tu kan, manusia ni apa benda? Tengok yang disebutkan di situ itu, wa yutakhattafun nas min haulihim. Manusia yutakhattaf ni iaitu menyambar, kalau ikut dalam bahasa makna asalnya, seperti mana helang tu kan, dia menyambar ikan tu kan. Jadi begitulah manusia-manusia pada masa tu yang tidak di tanah haram ni, tanah Mekah ni kan, mereka ni seolah macam disambar. Iaitu apa? Mereka ini diragut, mereka ini dirampas barang-barang mereka ini dibunuh, mereka ini kalau perempuannya macam-macam lah, dibuat benda-benda kan. Jadi maknanya apa yang berlaku di luar tanah Arab, di luar tanah haram ini ialah sangat dahsyat. Tetapi manusia yang berada di tanah haram ini, iaitu orang Mekah ni, orang Quraisy ni kan, mereka ni aman. Tak ada orang berani buat benda tu. Jadi sebab itulah dinamakan haraman aminan. Walaupun mereka ni bukannya ramai, kalau diserang habis oleh orang Arab lain ni, tetapi Arab Quraisy ni terpelihara. Allah Ta'ala campakkan benda tu. Jadi Allah Ta'ala sebutkanlah benda ni, bukan ke kami telah jadikan, kamu tak tengok ke apa yang berlaku di keliling ni, teruknya, dahsyatnya kan, tapi kamu ni semua selamat, kamu ni tak ada masalah kan, kamu ni aman. Even kalau orang tu jahat, dia akan masuk tanah haram, dia akan selamat, orang tak berani kacau dia.
walaupun dia ni pembunuh. Maknanya tak dibuat apa-apa. Ini sejak zaman sebelum daripada Nabi SAW lagi. Bukannya sebab Islam, bukan sebabnya kerana ajaran Islam semua, maka tak, sebelum daripada itu lagi. Ini daripada Nabi Ibrahim AS. Jadi keadaan macam ni Allah Ta'ala tanya mereka, afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Tapi kamu tetap juga nak beriman dengan berhala-berhala tu. Jadi Tuhan Allah sebut afabil batil yu'minun, kamu beriman dengan batil. Batil tu ialah makna berhala-berhala tu. Tapi wa bi ni'matillahi yakfurun. Jadi kita juga macam tu lah juga sekarang ni kan. Kita ni dapat keamanan kadang-kadang. Negara kita alhamdulillah, negara kita tak ada COVID. Ada COVID pun ada sikit-sikit kan. Masya Allah, tak seperti mana di India, di Amerika, di China, di Afrika ke mana. Kan dahsyat kan, setengah-setengah negeri tu kan, di Itali, di Spanyol. Tapi di negeri kita alhamdulillah aman kan. Jadi sepatutnya kita kena rasai benda ni kan. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. COVID-19, siapa boleh tahu kan, siapa boleh macam mana dia merebak. Kita hanya mampu tutup muka, kita hanya mampu buat penjarakan sosial kan, penjarakan fizikal dan sebagainya. Tapi kita mana tahu dia nak merompak ke mana kan. Tengok-tengok dia merebak dengan cepat pula lah, 10 kali ganda pula lah di Kedah sana kan. Jadi maknanya kat sini kan, kita tak nak kontrol. Kita boleh kontrol, kita boleh cuba kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh lebih kontrol lagi. Allah Ta'ala boleh kirimkan kuman apa benda lagi kan lepas daripada ni. Allah Ta'ala boleh buat apa saja kan kalau dia nak buat kan. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala mampu kan. Tapi Allah Ta'ala beri keamanan pada kita. Jadi sebab itulah, adakah kita ni akan nak beriman, nak percaya pada benda-benda yang tak patut percaya? Afabil batil yu'minun. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala sebut tu kan, nak percaya kepada batil ke nak percaya kepada Allah. Jadi wa man azlamu, Allah Ta'ala kata sebut kan, siapakah yang lebih zalim lagi? Siapa lebih zalim lagi? Mimman iftara 'ala Allahi kaziba, daripada orang yang mendustai Allah, mengata-ngata kepada Allah kan. Kata Allah tak kata pun dia kata, ni Allah kata kan, maknanya mengada-ngadalah satu benda yang mana yang bukan datang daripada Allah. Au kazzaba bil haqqi, ataupun siapakah yang paling teruk lagi daripada orang yang mendustai al-haq. Al-haq kat sini kalau ikut tafsirnya ialah An-Nabiyyu, iaitu Muhammad SAW, dan juga Al-Quran. Maknanya siapa lagi yang lebih teruk daripada orang yang mendustai Quran, mendustai apa yang ada dalam Quran, mendustai isi Quran, mendustai Islam lah pada hari ini. Dan siapa yang lebih teruk lagi? Tak ada. Itulah orang paling zalim sekali. Jadi Allah Ta'ala menggunakan perkataan paling zalim. Azlam, paling zalim. Maknanya kat sini kan, zalim bukan maknanya rosakkan orang, bunuh orang saja, bunuh kucing, bunuh binatang, bunuh benda-benda. Bukan. Itu zalim juga nama dia kan. Tapi siapakah yang lebih zalim lagi daripada orang yang mendustai Islam? Jadi Allah Ta'ala tanya kan. Jadi kita kena ingatlah bahawa maknanya perkataan zalim ni bukan ertinya maknanya seseorang itu hanyalah mengacau harta orang, mengacau milik orang, membinasakan manusia lain. Bukan. Tapi zalim juga ialah apabila orang tu mendustai Islam. Seterusnya Allah SWT kata yang terakhir lah kat sini kan. Allah Ta'ala sebut yang terakhir, iaitu kita baca wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Jadi ayat yang terakhir daripada soal Ankabut ni, iaitu Allah Ta'ala sebutkanlah, iaitu pentingnya usaha untuk mendapat hidayat. Itulah keyword dia, iaitu kalau kita, Allah Ta'ala boleh beri hidayat kepada siapa-siapa saja yang dia nak kan. Tetapi Allah Ta'ala boleh beri petunjuk, Allah Ta'ala boleh salurkan kita ni, tapi dia memerlukan usaha daripada kita. Sebab itulah usaha itu nama dia mujahadah. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini wallazina jahadu fina, orang yang berusaha. Mujahadah ni artinya adalah berusaha bersungguh-sungguh. Sampai kepada tahap di mana kita tidak mampu lagi nak buat lebih daripada itu lagi. Jadi itulah makna usaha. Jadi kalau kita hanya memberi usaha kita sedikit saja kan, sekadar-kadar saja kadang. Usaha untuk Islam ni sekadar-kadar. Tapi usaha untuk benda lain bersungguh-sungguh. Itu tak betul. Jadi sepatutnya ialah apa? Kita kena usaha untuk Islam ni, kena usaha bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk usaha untuk Islam. Sampai dinamakan sebagai mujahadah. Barulah pada ketika itu lanahdiyannahum subulana. Allah Ta'ala kata dia akan tunjukkan jalan untuk kepadanya, untuk sampai kepadanya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jadi permintaan kita itu adalah permintaan doa daripada kita. Tapi di samping itu, ayat ini application kepada ayat ini, iaitu apa?
kena bermujahadah. Baguslah Allah Ta'ala kata lanahdiyannahum subulana. Jadi dia ada syarat tu. Kalau tidak berusaha, hanya nak harapkan Allah Ta'ala beri, tak boleh. Mesti kena ada usaha, mujahadah. Jadi insya-Allah kita tamatlah surah Ar-Rum, surah Al-Ankabut. Minta maaf, kita akan masuk pula kepada surah Ar-Rum insya-Allah. Okey, jadi surah Ar-Rum ni adalah surah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala, surahnya adalah Makkiyah. Surah ini turunkan di Mekah dan turunnya selepas daripada surah Al-Insyiqaq. Surah ini turun sempena dengan ada pada awal-awal surah ini dia ada sempenanya, iaitu ada sebab nuzulnya yang berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di antara dua kuasa besar pada masa itu. Dua kuasa besar pada masa itu ialah Rom dan juga Farsi. Yang lain tu kecil-kecil. Orang Arab ni tak ada apa-apa kalau ikutnya pada masa itu. Jadi Allah Subhanahu Taala tak turunkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, daripada Rom ataupun orang Parsi. Tapi Allah Ta'ala kirimkan daripada kalangan Arab. Dan Arab pada masa itu berada seolah-olahnya lah di tengah-tengah di antara Rom dan juga Farsi. Jadi kita ada Rom, kita ada Farsi, dua kuasa besar tu sangat-sangat besar pada masa itu. Tak adalah kalau sekarang ni nak kata Amerika ke, nak kata Rusia, Eropah ke, katalah kan. Tapi maknanya dua kuasa tu dia bertarung pada masa itu. Sekali yang ni menang, sekali yang ni kalah, sekali yang menang, sekali kalah. Jadi apa yang berlaku ialah sekali pada masa tu berlakulah kekalahan. Kekalahan orang Rom. Jadi orang Rom ni dia ahli kitab, dia Kristian. Orang Farsi dia ni semua api, kufur lah. Jadi maknanya ni kedua-dua tu kufur sebenarnya. Kedua-dua tu kufur. Tetapi orang Kristian ni dia ni lebih dekat kepada orang Islam dari segi hatinya. Sebab apa? Sebab mereka ni ahli kitab. Walaupun dah menyeleweng, tapi mereka ni ahli kitab. Yang Farsi ni semua api, dekat hatinya kepada orang Quraisy. Jadi orang Quraisy ni sangat gembira bila orang Farsi ni menang. Farsi menang mengalahkan orang Rom, dia gembiralah. Mereka pun panggil Abu Bakar pada masa tu. Mereka panggil, wahai Abu Bakar, dia kata, mari kita bertaruh, dia kata. Jadi bila turun ayat ni turun, dia kata apa ni kan, dah kalah dah. Kan? Orang Rom dah kalah dah. Jadi tapi lepas daripada tu dia kata apa? Dalam ayat ni kita akan baca kan sebentar lagi kan. Iaitu dia kata kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, mula-mulanya alif lam mim. Itu dipanggil ayat huruf-huruf tahajji, iaitu huruf-huruf yang maknanya ada banyak perselisihan ulama lah dalam memberi makna kepadanya. Tapi kalau mengikut dalam tafsir jalan lain, makna yang paling kuat ialah Allahu a'lam bi muradihi. Allah Ta'ala saja yang tahu makna dia. Tapi kalau mengikut tafsir Al-Wasit, dia kata ialah maksud yang kuat, pendapat yang kuat ialah mengatakan, iaitu huruf-huruf ini nak mencabar orang Arab bahawa Quran itu turun dengan menggunakan huruf-huruf yang digunakan oleh mereka, yang digunakan oleh orang Arab, iaitu alif, ba, ta, semua itu kan sampai kepada habis kan. Tetapi kenapa orang Arab tak boleh juga nak buat? Sedangkan Quran ni memang bukan ada huruf lain, bukan ada huruf nya, bukan ada huruf ce macam kita guna kan. Kita guna sekarang huruf ce, huruf nya, nge kan, macam-macam yang tak ada dalam huruf Arab yang asal. Jadi maknanya kat sini orang dia kata Quran ni turun dalam huruf ni lah, tapi kenapa awak tak boleh nak buat? Gitu. Itu menurut tafsir Al-Wasit lah. Tapi tak apa, kita dah bincangkan benda ni sebelum daripada ni, sejak daripada Alif Lam Mim lagi, daripada Al-Baqarah lagi kan. Jadi sekarang kita pergi kepada surat ni, iaitu Allah Ta'ala sebutkan mula-mulanya ghulibatir Rum. Dikalah dah Rum dah kalah dah gitu. Ghulibatir Rum. Dia kalau ghalaba maknanya menang, kalau ghuliba maknanya kalah. Itu bahasa Arab kan, jaga-jaga sikit. Maknanya ghalaba menang, ghuliba kalah. Gitu ghulibatir Rum dah kalah dah. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, iaitu di adnal ardi. Adnal ardi ni, adna ni dalam setengah tafsir dia kata akrab. Akrab ni artinya yang paling dekat, yang dekat. Dekat apa tu? Jadi ulama-ulama dulu dia kata ialah dekat tu dekat dengan tanah Arab. Sebab peperangan tu berlaku di
tanah Arab. Dekat dengan tanah Arab, bukan di tanah Arab, tapi tanah hampir, iaitu dekat dengan Basra sana, iaitu utara Hijaz itu. Kan dekatlah dengan tanah Arab kalau ikutnya lah kan. Tapi kat sini ada beberapa tafsiran lain, insya-Allah saya akan cuba explain kan. Sebab pada masa tu belum ada lagi kajian ke geografi ke saintifik ke dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni bila manusia ni dah buat kajian saintifik dan sebagainya, akhirnya kan mereka memberi satu tafsiran makna lain kepada adna. Sebab ikutnya adna ni ialah rendah. Jadi rendah. Jadi rendah ni, kalau dulu rendah ni makna dekat. Tapi sekarang ni dalam tafsiran moden pula dia kata selepas ambil kajian, oleh kerana peperangan itu berlaku di Laut Mati, kawasan Laut Mati. Kawasan Laut Mati ni ialah kawasan yang paling rendah di dalam dunia ni. Dalam dunia kan dia tinggi kan. Kita ada tinggi tu Gunung Everest. Tapi ada rendah, tanah yang rendah. Tanah yang paling rendah sekali ialah dekat Laut Mati. Jadi rendah. Sebab itulah kawasan tu. Saya pernah pergi dulu. Tempat ni adalah sangat panas. Walaupun musim sejuk dia panas juga. Sebab ni paling rendah. Jadi dalam segi ukuran dia lah, tanah sempat tu ialah tanah paling rendah sekali dalam dunia ni. Jadi sebab tu dia kata adnal ardi, dan perang tu pada masa tu berlaku di situ. Itu adalah mukjizat. Jadi sebab tu kita katakan Al-Quran ini boleh memberi makna yang mengikut zaman. Kalau zaman ni adna ni boleh pakai itu. Mungkin akan datang lagi ada banyak lagi perkataan-perkataan lain yang boleh memberi penafsiran kan berdasarkan kepada jumpa-jumpa sains dan sebagainya. Jadi kita jangan risaulah, makna tafsiran tu tidak salah dan Al-Quran ini sesuai untuk semua zaman. Jadi berlakulah peperangan tu di situ mengikut ahli sejarahnya. Maka pada ketika itulah punan wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi selepas daripada mereka kalah ni, Allah Taala kata mereka akan menang kembali. Dikalahkan Rom kalah dah. Tapi selepas kalahnya mereka akan menang balik. Kalah tu di mana tadi? Di adnal ardi. Jadi yang penting kat sini ialah ketika ayat ni turun, apakah yang dikatakan oleh orang kafir Quraisy kepada Abu Bakar. Yang panggil Abu Bakar sini, Abu Bakar dia kata, kamu kata bahawa ni akan kalah. Persia akan kalah. Farsi akan kalah. Sekarang ni mereka menang, kamu katakan kalah. Quran kamu kata kalah. Mari kita bertaruh dia. Jadi bertaruhlah. Pada masa tu bertaruh tu tak diharamkan lagi, diriwayatkan dalam tafsir Al-Wasit dia kata jadi Abu Bakar pun bertaruhlah dengan orang Quraisy ni. Bertaruh ni sampailah 7 tahun. Sampai 7 tahun tengok mereka cek balik. 7 tahun tak ada apa-apa pun, tengok kamu kalah. Tak, dia kata tengok dalam bahasa Arab bid'i fi bid'i sinin. Bid'i ni ialah perkataan bahasa Arab di antara 3 sehingga sebelum 10. Makna 9 lah. Sebelum 10 ni. Kalau masuk 10 tak boleh pakai dah. Itu dah bukan bid'ah dah. Itu asyarah. Jadi bid'ah ini di antara 3 hingga 9. Jadi mereka pun bertaruh. Tengok sampai pada hujung tahun yang ke-9 nak masuk yang ke-10, tiba-tiba datanglah orang datang daripada Syam mengatakan Rom telah berjaya mengalahkan Farsi. Jadi makna kat sini Quran ini telah menunjukkan menjadi satu mukjizat lah. Salah satu mukjizat itu dia menceritakan satu benda yang akan berlaku. Sebab tu ada sa kat situ kan. Sayaghlibun, mereka ni akan menang. Jadi sa ni, perkataan sa ni ialah menunjukkan akan. Akan tengok dia betul-betul berlaku fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun, iaitu bid'i. Kita nak terjemah susah lah bid'i ni kan. Maknanya di antara 3 hingga 9. Tak sampai 10. Lillahil amru min qablu wa min ba'di. Tapi itulah kesimpulan dia, iaitu ialah semua urusan sebenarnya adalah serah kepada Allah. Min qablu wa min ba'du. Sebelum selepas ke, sepatutnya ialah itu yang kita kena yakin. Menang kalah tu ialah okey sesuatu benda, tetapi yang kita dapat pelajar kat sini ialah semua benda sebenarnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahil amr min qablu wa min ba'du wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari itu, iaitu pada hari apa? Pada hari kemenangan orang-orang Rom ke atas orang Farsi, pada masa itu gembiralah orang yang beriman. Kenapa mereka gembira? Binasrillah. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima daripada surah Rum ni, iaitu binasrillah. Kenapa? Kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala yang suruh man yasha. Allah Taala boleh tolong siapa yang dia nak. Nak tolong Farsi ke, nak tolong orang Rom ke. Allah Taala nak bagi mindset kat kita kat sini kan.
iaitu apa kan, Allah Ta'ala nanti boleh tolong orang yang beriman. Sekarang orang beriman, apa yang berlaku di Mekah? Mereka ni ditindas, mereka ni dizalimi, tapi Allah Ta'ala boleh tolong. Yang suruh man yasha, Allah Ta'ala boleh tolong siapa-siapa yang dikehendaki. Kemudian wa huwal azizur rahim, sebab apa dia aziz, dia sangat perkasa. Kemudian dia ni rahim, tapi dalam masa yang sama dia adalah rahim, kasih sayang. Jadi setakat tu insya-Allah kita akan bersambung esok insya-Allah dalam sesi yang sama, waktu yang sama insya-Allah 6.5 minit kita akan bermula pada pukul 6.5 minit. Siapa yang ketinggalan tak apa, insya-Allah boleh rewind balik. Jangan lupa untuk share dengan semua kawan-kawan, dengan semua sahabat, dengan semua tempat, di mana-mana saja. Boleh dalam ruang-ruang dalam web mana pun, insya-Allah kan, dalam you punya IG, dalam you punya Facebook ke, sila share. InsyaAllah tak ada kena bayar apa-apa, free. InsyaAllah kita jumpa lagi esok insyaAllah pada muka surat 405. Dan jangan lupa insyaAllah, dan saya jugalah, jangan lupa kita akan ceritakan apakah tema surah Ar-Rum ini secara keseluruhannya insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.